اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 68, baris yang ke-6 daripada bawah, baris yang ke-6 daripada atas, baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Melainkan ni istisna daripada apabila mati seseorang mesti ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Mesti ditanya ni melainkan. Ni tidak ditanya oleh malaikat munkar dan nakir di dalam kubur. Bagi setengah orang yang tertentu. Mana? Contohnya seperti orang mati syahid. Orang mati syahid. Orang mati syahid di sini, syahid dunia dan akhirah. Syahid ma'rakah. Mati syahid dalam peperangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada mati dalam peperangan ataupun mati kemudian daripada peperangan, berpunca daripada kecederaan yang dia kena dalam peperangan. Mati dalam peperangan atau mati dalam peperangan betul lah, ataupun dalam peperangan dia tak mati, dia hanya cedera parah. Jadi kemudian dalam peperangan dia mati berpunca daripada kecederaan parah yang dia kena dalam peperangan. Itu dipanggil orang mati syahid ma'rakah, syahid dunia dan akhirah. Ini bicara hak sepakat ulama' dahulu ni. Dia ada satu laginya, dia panggil mati syahid kecil, dia panggil. Orang panggil mati syahid kecil. Mati syahid kecil ni mati syahid akhirah. Dia ada dua. Tapi di sini kita pergi kepada hak pandangan yang muktamad. Pandangan yang muktamad yang terlepas daripada ditanya oleh malaikat munkar dan nakir di dalam kubur, kemudian dia ditanam ni adalah orang yang mati syahid ma'rakah. Dia hak sepakat ulama' yang tidak ada khilaf, yang terlepas daripada persoalan munkar dan nakir adalah dua, iaitu para anbiya dan juga para syuhada. Para anbiya
dan juga para syuhada. Dua tu sahaja yang lepas daripada persoalan barzah. Hak sepakat ulama. Orang yang mati syahid kecil, syahid akhirah. Mati syahid kecil ni mati beranak, mati kena penyakit wabak, mati mengejut, mati macam sekarang lah. Mati mengejut kena serangan jantung. Itu termasuk di dalam syahid kecil yang dipanggil syahid akhirah. Jadi sebut kata mati syahid ni, dia ada 3 mati syahid. 3 mati syahid. Yang pertama tadi syahid ma'rakah. Mati syahid dalam peperangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati dia ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka ni dipanggil mati syahid dunia dan mati syahid akhirah. Atas dunia dihukumkan mati syahid, maka jenazahnya haram dimandikan, dikapankan, haram disembahyangkan. Itu mati syahid dunia dan akhirah. Kerana dia mati dalam perjuangan untuk menegakkan agama Allah ni semata-mata kerana Allah. Ni yang kita bicara sekarang. Adapun mati syahid dunia, mati syahid dunia saja, akhirahnya tidak. Dia mati dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah, tetapi dia nak cari nama, dia nak dapat kemasyhuran, bukan kerana Allah. Tapi hukum dunia, dia mati syahid, jenazahnya tidak akan dimandikan, tidak akan disembahyangkan, sebab dia mati syahid. Akhirahnya neraka. Ni tak masuk sini. Tak masuk orang yang lepas daripada persoalan munkar dan nakir. Bahkan ni orang ni masuk neraka. Sebab itulah nak mati syahid ni bukan semangat gitu. Nak mati syahid ni bukan semangat gitu. Faham tak ni? Sebab Nabi selepas peperangan, ada yang mati tu di kalangan tentera Nabi SAW, tiba-tiba Nabi kata dia neraka. Ada yang mati tu di kalangan tentera puak kafir Quraisy, tiba-tiba Nabi kata di syurga. Sebab apa? Sebab dia tidak menzahirkan, tapi dalam peperangan dia masuk alik Nabi. Maknanya dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia ada kerana lah tak dapat nak hijrah bersama Nabi. Datang peperangan, duduk tentera sebelah kafir Quraisy lah. Tapi dalam peperangan dia tak memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ni. Tapi ada yang mati itu dia kalangan tentera Nabi, Nabi kata neraka. Nak dapat syahid dunia akhirah ni kena kuat. Iman kena kuat. Nak kuat iman ni amal kena banyak. Nak kuat iman ni yang pertama imannya sah. Akidah dia sah. Akidah dia betul. Lepas tu nak kuat iman pula, amal dia comel zahir batin pekah tasawuf. Kena ingat orang mati syahid dunia akhirah ni, lepas dari persoalan barzah sebagaimana para anbiya. Yang sepakat ulama ni dua je. Dua sahaja yang lepas persoalan barzah yang sepakat ulama. Para nabi, waktu tu tak ada. Nabi tu tak ada. Para syuhada. Syuhada ni disebut minan nabiyyin wasyuhada wassalihin siddiqin.
Jadi syuhada ni kok biasanya disebut selepas nabi-nabi syuhada ni. Tinggi kedudukan di sisi Allah. Orang mati syahid ni, syahid dunia akhirah ni, didapat bagi syafaat kepada 70 orang ahli keluarga. Sepatutnya masuk neraka, tapi kerana syafaat daripada keluarga mati syahid ni 70. 70 orang ahli keluarga yang sepatutnya masuk neraka disyafaatkan, ditolong oleh orang mati syahid ni. Tengok besarnya dia punya kedudukan. Nak dapat kedudukan besar di sisi Allah Ta'ala ni. Hak semangat kosong. Syahid. Orang mengajar tak peduli pun. Ilmu bab iman, bab akidah, bab tauhid tak peduli pun. Tu nak mati syahid, mati katok boleh lah. Dia panggil mati katok tu. Mati katok kenapa? Mati katok tu mati sisi tu. Mati katok. Apa jadi dia misalnya katok. Dak mati tikuh ke, mati cicak ke? Mati tikuh, mati cicak. Apa jadi katok? Katok tu lah, katok nampak-nampak lah. Mati katok dia panggil, mati katok. Mati sisi tau. Nak mati syahid, macam mana persiapan nak mati syahid ni? Cuba tengok kok macam mana tentera. Tu sudah ceritalah tentera Nabi SAW di kalangan sahabat. Tu dah ceritalah tu. Tentera di kalangan hak dalam peperangan hak kemudian daripada Nabi SAW tu. Sahabat, tabi'in, orang yang macam mana? Hak kemudian laginya, tentera Salahuddin Al-Ayyubi. Tu hak kemudian laginya. Tentera dia macam mana? Faham tak ni? Nak dapat mati syahid ni, hak kedudukan tinggi dalam agama. Semangat bunyinya nak mati syahid. Tapi itulah. Iman akidah macam mana? Amal ibadah macam mana? Nak dapat kedudukan ni orang yang iman kuat. Iman kuat ni, iman akidah tauhid dia comel, kuat dengan amal ibadah. Zahir batin pekot tasawufnya comel. Ini orang kuat iman. Barulah dapat kedudukan yang tinggi, mati syahid dunia dan akhirah. Hak mati syahid dunia sahaja mati syahid dalam peperangan nak menegakkan agama Allah, semangat kosong. Akhirnya dengan riya apa semua, dengan ujub takabur, syahid dunia saja. Hukum atas dunia, syahid. Jenazahnya tidak akan dimandikan. Sehingga kan tidak disolatkan. Orang mati syahid ni tak disolatkan. Haram kita solat. Solat tu besar tu. Doa tu, solat tu. Doa apa? Doa apa? Orang mati syahid ni direct syurga. Syurga betul no, lepas daripada bangkit di mahsyar no. Ni raudhatum minal jannah. Kebun daripada kebun syurga di alam barzah. Maknanya orang mati syahid ni Tuhan ampuni dah segala-galanya. Syurga direct dah. Tak payah semayang-semayang lah. Siapa dok semayang? Diharamkan sembahyang. Ke bumi gitu je. Sebab apa? Tak perlu dah. Tak perlu dah. Itu kata nak dapat kedudukan ni. Tapi kalau syahid dunia saja, akhirahnya tidak, itu neraka tu. Ni bukan tak lepas daripada alam barzah, tu kena seksa di alam barzah pula. Kemudian satu lagi syahid akhirah. Dia panggil syahid kecil. Tadilah mati beranak, mati terkejut, mati wabak. Tu syahid kecil dia panggil. Syahid akhirah
yang mana atas satu pandangan laginya termasuk mereka yang lepas daripada persoalan barzah. Tapi pandangan yang muktamad dua sahaja yang lepas persoalan barzah, anbiya, yang kedua syuhada. Kemudian yang lain-lain tu tidak lepas dari soalan barzah, tapi persoalan barzah yang ringan. Bila ringan, lepas soalan barzah akan dapat nikmat di alam barzah. Orang mati syahid akhirah tadilah, orang mati hari dan malam Jumaat, orang yang mati ketika sakit mati dianya, dia baca surah Qul huwallah 100 kali. Dia baca Qul huwallah 100 kali di dalam sakit mati dia tu. Yang dalam sakit bawa pada mati tu. Setengah part ni pandangan muktamad lah. Lepas dari soalan barzah. Tapi pandangan muktamad tak lepas soalan barzah. Dia kena persoalan barzah yang ringan. Dia gitu je. Yang ringan. Antara laginya ni murabitin. Murabitin ni orang yang jaga sempadan. Orang jaga sempadan negeri. Jadi rakyat negeri akan dapat hidup dengan aman, akan dapat tidur dengan lena. Kerana ada yang duduk jaga sempadan. Itu murabitin. Apa sama kat tu? Pandangan muktamad persoalan yang ringan. Satu pandangan laginya lepas daripada persoalan barzah betul-betul. Lepas daripada persoalan barzah betul-betul. Orang yang melazimi baca tabarakah tiap-tiap hari. Orang yang melazimi baca sajadah tiap-tiap hari. Ni. Ini pun di antara yang golongan yang terpilih. Pandangan muktamad persoalan barzah kenalah tapi ringan. Tapi pandangan yang kedua tak kena juga. Tak kena juga. Jadi pandangan yang kedua tu banyak tak kenanya. Nabi tak kena, syuhada tak kena, orang mati syahid akhirah pun tak kena, mati hari malam Jumaat pun tak kena, orang mati dalam sakit mati tu baca Qul 1 kali pun tak kena, murabit yang jaga sempadan pun tak kena persoalan barzah. Banyak ramai lah. Itu pandangan yang kedua lah. Pandangan muktamad yang betul-betul tak kena persoalan barzah adalah anbiya, nabi-nabi dan syuhada, orang yang mati syahid dunia dan akhirah. Yang lepas persoalan barzah ni nikmat selama-lama lah. Persoalan yang ringan lepas juga, nikmat juga dianya. Tapi mati beranak ke mati apa ke, yang pertama iman akidah. Itu yang pertama. Bukan pada zahirnya tinggi dianya, mati dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah, tapi iman akidah tak betul, tak ada bahagian langsung. Tak ada bahagian langsung tu. Dia mati dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah, tapi iman akidah dia tak betul, tak ada bahagian langsung. Ada ni. Lepas tu macam mana? Tu di sisi Allah Ta'ala kita tak tahu tu. Ada kita tak tahu tu. Kita tengok pada Zuhir, dia mati dalam peperangan. Tengok pada dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah. Pada Zuhir, Allah dia mati moleknya, mengucap pun tenang je. Mudah-mudahan mati dia mati yang baik, gitu je lah. Macam yang berlaku di Palestin sekarang lah. Macam mana kedudukan mereka di sisi Allah? Zuhir dia mati syahid dunia lah. Dunia akhirah, mudah-mudahan. Itu masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di kalangan orang Palestin ni, mereka orang yang iman mereka kuat, amal mereka kuat, dan mereka ingat akan mati setiap masa. Mereka ingat akan mati setiap masa. Mereka tidur malam pun mereka dalam keadaan pakaian lengkap. Sebab apa? Sebab
mereka ingat akan mati, kemungkinan malam tu mereka mati. Rumah dibom oleh Zionis laknatullah tu. Mana orang yang duduk ingat mati seumur ni macam mana amalan mereka? Orang yang ingat mati seumur ni macam mana amalan mereka agak-agak? Kita amalan kita kurang ni sebab kita ingat ke mati lambat lagi. Kalau kita tahulah agak, kita tahu. Kalau tahu ni padu takdir ni. Padu takdir. Sebulan lagi mati. Macam mana amalan kita agak-agak? Sebulan lagi. Macam mana dengan orang hak tahu mati bila tu? Ada orang tahu mati bila? Ada. Hak kena gantung dalam penjara. Dia tahulah mati bila. Kan? Bila kau akan digantung, tengkok di penjara tu. Dia tahulah bila tarikh. Macam mana dalam penjara? Di wang amal ke macam mana? Oh, hak lu hak tak ada iman kok. Sementara tunggu kena gantung tu gok berapa kali, pakai duk motor situ je berapa kali tau. Tanya orang hok pernah kerja sebagai, dia panggil apa tu? Warden. Warden panggil tau? Warden penjara. Cuba tanya warden penjara. Orang yang dia panggil apa? Dia panggil banduang terakhir tau, dia panggil tau. Di banduang terakhir ni dia duduk asing daripada orang. Duduk asing daripada orang. Ni hak tunggu masa nak mati ni. Tanya warden penjara lah. Macam mana orang yang akan kena hukum gantung ni? Qiyamulai sepanjang malam ke macam mana? Waktu wallahu alam lah. Dalam tu orang jahat tu. Yelah orang jahat lah. Tapi tak semua jahat dah. Takut ada yang diperdaya. Wallahu alam lah. Tapi kalau iman tak ada, apa tak ada, sementara tunggu mati tu, mati dah mati dah dia ni. Wallahu alam lah. Tapi nak ceritanya, macam orang di Palestin, orang yang sentiasa ingat mati. Jadi macam mana persiapan mereka dengan ilmu agama dan dengan amal agama mereka? Tu mereka duduk di bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah kedudukan mereka di sisi Allah, mudah-mudahan. Tapi hak akhirah hanya Allah yang mengetahui. Kita hanya bicara zahir. Mati syahid dunia dan akhirah mudah-mudahan. Jadi yang diistisnakan, yang dikecualikan daripada ditanya oleh Munkar dan Nakir, pandangan yang muktamad, para nabi dan para syuhada. Ini berkaitan dengan rukun iman yang kelima. Apabila mati seseorang, mesti ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Seseorang yang akan ditanya ni daripada dua yang memberati bumi, jin dan manusia. Seseorang yang mati yang akan ditanya di alam barzah ni, dua yang memberati bumi. Mana? Jin dan manusia. Dua yang memberati bumi, jin dan manusia, yang akan ditanya di dalam kubur. Akan ditanya dalam kubur, di alam barzah. Dia alam kubur, alam barzah ni, dia lebih lama daripada alam dunia. Kemudian jangan pula kita faham alam barzah ni dengan alam dunia. Yang kita faham, orang yang mati pada masa Nabi Adam AS, alam barzahnya lama. Orang yang mati di hujung dunia ketika kiamat, barzahnya tak lama. Sebab tiup sangkakala yang pertama dihancurkan langit dan bumi. Tiup sangkakala yang kedua akan dibangkitkan kembali di mahsyar 40 tahun. Jadi mereka yang dimatikan pada masa kiamah,
Tiup sangkakala yang pertama, alam barzahnya 40 tahun je lah. Oh, nak banding dengan orang yang mati pada masa Nabi Adam tu, oh jauh dah lah beza. Dah. Alam barzah sama saja. Tapi alam barzah jangan kita hitung dengan alam dunia. Alam barzah tak boleh hitung dengan alam dunia. Ada ni. Dia sama ginilah. Ini alam dunia lagi ni. Alam dunia lagi ni. Sakaratul maut, dekat nak mati ni. Kan dekat nak mati kan, mari syaitan nak goda anak Adam. Syaitan goda apa? Goda iman lah, goda akidah. Dekat nak mati, syaitan goda iman. Syaitan goda akidah. Bukan goda hak syariat ni. Dekat nak mati, kamu jangan semayang deh, kamu jangan puasa deh. Tak ada dah tu. Syaitan goda adalah iman akidah. Orang yang ada iman, orang ada akidah. Tapi kalau iman lemah, akidah lemah, dibimbangi. Dekat nak mati, cabut iman, cabut akidah, mati kafir, kekal neraka selama-lamanya. Orang yang sah iman tapi iman lemah. Tapi kalau orang yang iman akidah tak ke mana, atau balik awal lah waktunya, atas dunia budak pakar dah. Tapi berkaitan dengan fitnah dekat nak mati ni, fitnah dekat nak mati ni atas dunia ni, sama sahaja dengan orang yang hak nazak tu. Mana nazak sabar masa mati, dengan orang yang mati dalam masa sesaat. Sama je. Macam mana orang mati dalam masa sesaat? Orang mati jatuh kapal terbang, meletup kapal terbang, sesaat je dia mati. Kan macam mana? Orang yang aksiden tu, hak parah sangat tu, dia panggil apa? Mati serta merta. Oh, mujulah hak mati jatuh kapal terbang. Orang mati serta merta lepas kemalangan. Orang mati kena bom hancur habis tubuh dia. Sebab dia tidak akan menghadapi fitnah dekat nak mati. Sebab mati serta-merta. Sama sahaja. Walaupun itu masih lagi di alam dunia. Sama terus dengan alam barzah, alam lain. Kita tak boleh banding dengan masalah dunia. Ini masih lagi alam dunia. Fitnah dekat nak mati. Kalau kita baca doa tu lah, sebelum daripada memberi salam tu. Min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Di situ ada dua fitnah yang besar. Fitnah dekat nak mati, fitnah dajjal. Dia ada dua fitnah yang besar situ. Yang mana kedua-dua fitnah ni sama sahaja. Fitnah dekat nak mati dengan fitnah dajjal sama sahaja. Apa fitnahnya? Fitnah iman, fitnah akidah. Sama je. Fitnah dekat nak mati, fitnah dajjal sama sahaja. Fitnah iman, fitnah akidah. Jadi orang yang duduk selalu cerita dajjal ni, iman akidah kena belajar molek lah. Iman akidah kena kuat molek lah. Nak kuat molek iman tu lah pekah tasawuf amal comel zuhir batin. Fitnah dajjal. Belajar fadha'in tauhid pekah tafsirnya tidak. Akhirnya orang Islam pun didajjalkan oleh mereka. Ulama-ulama pun didajjalkan oleh mereka. Itu pelik lah. Kena-kena dia dah dajjalnya. Bukan cerita fitnah dajjal. Dia tu dajjal dah. Kenapa dajjal? Dia mendajjalkan orang Islam yang lain. Alim ulama pun didajjalkan oleh mereka. Mereka ni peringatkan dengan fitnah dajjal. Mereka dajjal dah. Bicara pak fitnah dajjal ni, kena kuat iman. Iman akidah kena comel. Ilmu tauhid fadha'in lengkap. Anak kuat tu lah. Anak kuat pergi pada amal. Zuhir batin comel, pekot tasawuf.
Sebab tu kalau kita tanya Tok Guru lah, macam Tok Guru dengan Fitnah Dajjal, Tok Guru lebih tekan kepada kita ni, keluarga kita macam mana, iman akidah kita, keluarga kita macam mana. Tok Guru akan tekan hak iman akidah. Ada ni. Bukan dak peringat Fitnah Dajjal, tapi disebutkan Fitnah Dajjal kok penekanannya iman akidah, diri dan keluarga. Jangan duduk fitnah Dajjal sahaja. Tapi nak ceritanya dua fitnah yang besar. Satu yang fitnah dekat nak mati, satu fitnah Dajjal. Fitnah iman, fitnah akidah. Fitnah dekat nak mati semua orang akan hadapi. Fitnah Dajjal akan diuji kepada orang yang hidup di akhir zaman. Fitnah dekat nak mati semua orang akan hadapi sebab semua akan mati. Ada fitnah Dajjal ni kena kepada orang yang hidup di akhir zaman. Tapi sama-sama fitnah iman, fitnah akidah. Fitnah dekat nak mati ni lah. Sama saja, sama ada orang ni mati nazak, akhirnya meninggal. Dengan orang yang mati serta-merta. Mati sekelip mata lah. Contoh jatuh kepala terbang tu lah. Dung tu kok. Dah aja. Habis dah. Samalah dengan orang yang aksiden, kemalangan. Hak cedera yang sangat parah. Dia mati serta-merta kan. Orang mari beberapa saat je selepas dia aksiden. Tak ada dah. Orang yang ada dekat tu kan akan segera kepada yang aksiden ni. Berapa saat je orang siapa dah dekat dia tu. Tak ada dah. Abang apa ni? Mati serta merta. Lepas tu tak ada fitnah dekat nak mati. Syaitan tak sempat main goda lah. Ada. Sama sahaja. Sama sahaja. Itu masih lagi di alam dunia. Masih lagi alam dunia. Tapi itu pergi pada alam gaib. Alam dunia tapi alam gaib. Hak syaitan main goda ni gaib. Takkan sama dengan alam zahir walaupun sama-sama atas dunia. Hak fitnah dekat nak mati ni di alam gaib. Atas dunia. Tapi tak sama dah dengan alam zahir atas dunia. Sama telah kita nak bandingkan alam dunia dengan alam barzah. Jadi alam barzahnya sama sahaja mati pada masa Nabi Adam salam dengan mati di ketika qiyamah tu. Yang mana yang tidur umpama malam pengantin, sedar-sedar sudah dibangkitkan di mahsyar. Begitu jugalah. Walaupun dia mati itu pada zaman Nabi-Nabi terdahulu pun. Dia sama ada kebun daripada kebun syurga, ataupun tidur umpama malam pengantin, tidur sedar-sedar sudah bangkit di hari akhirat di padang mahsyar. Kemudian berkait dengan persoalan di dalam kubur ni, dalam kubur itu pada ghalib. Berkubur ataupun tidak berkubur akan disoal oleh malaikah Munkar dan Nakir. Walaupun tidak berkubur sekalipun, mati dimakan oleh binatang buah, tak ada licin. Mati kerana lemah di laut, operasi mencari akhirnya dihentikan sampai sudah tak jumpa. Kan ada kan orang mati gitu kan, dia operasi mencari tu kan. Kadang-kadang dia ada masa dia. Sampai satu masa maka operasi mencari dihentikan. Jadi mayat tu tidak dijumpai sampai ke sudah. Kalau kita kata kok makan di ikan lah doh. Makan di ikan lah habis. Tak ada kubur lah. Maka dia tak ada ke persoalan barzah. Sama saja. Dia ada persoalan di alam barzah. Di alam kubur, tapi kubur tu pada ghalib. Orang ni berkubur, kemudian di ke bumi ditanamkan. Jadi ditanya selepas daripada
ditanamkan di kubur. Lepas dikebumikan, malaikat akan datang menanya. Sebab itulah sunat disegerakan baca talqin untuk memperingatkan orang yang mati tadi itu. Tapi yang sebenarnya menjawab adalah iman amal masing-masing. Kemudian pertanyaannya tanya berkaitan dengan siapa Tuhanmu dan apa agamamu, dan siapa nabimu. Tanya-tanya bab iman, tanya bab akidah. Mar-rabbuk, siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Allahu Rabbi, ataupun Rabbi Allah, bermula Tuhan aku ialah Allah. Orang yang tidak ada iman dia akan jawab la adri. Orang kafir, orang munafik jawab la adri, tidak aku ketahui. Itu lah. Orang kafir, orang munafik. Orang kafir ni bukan hanya orang kafir penyembah berhala. Dia pandangan yang muktamad. Orang yang beriman pun ditanya, orang kafir pun ditanya. Itu pandangan yang muktamad. Tapi ada pandangan mengatakan orang kafir tidak ada persoalan barzah. Orang kafir mati je seksaan lalu dah. Tak ada soal-soal apa orang kafir. Apa dia nak jawab sama dia kafir? Satu pandangan. Mana orang kafir ni tak ada soal-soal. Lepas tu dia seksa lalu dah. Tapi pandangan yang muktamadnya orang Islam, orang kafir, orang munafik akan disoal belaka. Jadi orang kafir yang tak boleh jawab ni, Mar-Rabbuk, siapa Tuhan kamu, tak boleh jawab ni, bukannya penyembah berhala. Termasuk orang Islam pada zahir, kafir di sisi Allah, orang munafik. Orang Islam pada zahir dan beriman dengan Allah, tapi imannya lemah. Ketika nak mati itu tercabut iman, wali'azabillah pun sama, dipanggil mati kafir. Ini yang paling takut ni. Pilih imannya lemah, dosanya banyak, dekat nak mati, lapar dan dahaga. Syaitan akan datang merupa dan tawar dengan air. Tapi kena mengaku syaitan sebagai Tuhan. Wali'azabillah, dia pun mengaku, syaitan pun capak air, syaitan pun lari, syaitan pun kata, inni bari'um minka, inni akhafullaha rabbal alamin. Aku berlepas daripada engkau. Berlepas tu dia ni. Inni akhafullaha rabbal inni bari'um minka, inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut akan Allah. Takut ke Tuhan Allah. Yang kawang ni mati kafir, wali'azabillah. Termasuklah, bukannya penyembah berhala. Orang Islam pada zahirnya, bak iman, bak akidah dah peduli, semayang bang rajin. Kalau akidah yang dipegang tu akidah yang kafir ijma' ulama', samalah juga dengan penyembah berhala. Penyembah berhala hukum dunia dia kafir, akhirat dia kafir. Terkadang orang ni orang Islam, Islam hukum dunia, kafir hukum akhirat. Islam dengan iman dia tidak berlaziman. Orang Islam tidak serta beriman. Orang kafir membahala tu hukum dunia dia kafir. Dah, sesalah dianya. Ni orang hukum dunianya orang Islam. Tapi berakidah dengan akidah yang kafir ijma' ulama'. Kafir hukum akhirah. Di semayang, puasa, zakat di atas dunia ni tak sah pun. Tapi kalau dia berpegang dengan akidah yang khilaf pada kafir, setengah mengatakan akidah tu tak kafir tapi dosa besar, pun sama juga. Amal ibadah tak akan diterima oleh Allah. Pahala tak ada. Yang adanya dosa yang besar berpanjangan dengan dosa akidah yang dosa tu. Ni macam mana nak mati orang ni? Amal dia tak ada. Semayang tak ada pahala. Nak hadapi kematian macam mana?
Dia sentiasa Tuhan catatkan dosa, akidah dia akidah salah. Dosa akidah salah ni sebesar-besar dosa. Lebih besar dia dosa besar, tinggal semayang, tinggal puasa laginya. Dosa akidah salah ni sebesar-besar dosa. Lebih besar dia dosa berjudi, minum arak, berzina. Dosa akidah yang dosa besar ni. Lepas tu, dekat nak mati macam mana? Nak hadapi fitnah dekat nak mati. Cabut iman, terlucu iman, kafir. Samalah juga dengan kafir penyembah berhala. Takkan boleh jawab. Marabbuk, siapa Tuhan kamu? Atas dunia Allah, Allah, Allah lah Tuhan. Tapi takkan boleh jawab. Batulah ni persoalan akhirah, persoalan iman, persoalan akidah. Persoalan iman, persoalan akidah. Kena kemah molek, bak iman, bak akidah. Kena pasti molek. Mana kau pegangan yang sebenar? Pegangan ahli sunnah wal jamaah. Kemah molek, pasti molek. Sekarang ni bagai-bagai dah. Fahamah yang terpesong, terselah, yang terkadang dibawa oleh orang ahli agama. Jadi ni fitnah akhir zaman. Akidah salah dibawa oleh ahli agama. Kemudian saya ada terpandang dalam FB apa semua, kalau bab ilmu pegangan ni dia kata sangat susah, sulit untuk mencari orang yang boleh mengajar sifat 20 yang betul-betul mahir, yang betul-betul berguru, yang ada guru. Sangat susah nak cari, dia kata. Nak cari guru pekoh tu mudah lagi, pun kena cari juga. Hak pekoh, hak belajar, bukan pekoh membaca. Ni banyaknya ke pekoh membaca. Sebab pekoh dia kira mudah. Tak apalah, pekoh saya boleh hatera-hatera mengajar, saya bacalah dalam kitab. Dia gitu je, dia tak belajar pun. Nampak macam mudah sikit lah. Tapi kalau seumpama tu tak boleh belajar, sebab dia tak belajar. Tasawuf pun sama. Tapi lebih sukar, lebih payah dia kata nak cari orang mengajar ilmu tauhid. Hak penceramah, pentazkirah, hak tu ramailah bolehnya. Ramailah orang boleh cakap. Ramai boleh cakap tunya. Mari dia ambil lah satu ayat Quran, satu hadis Nabi. Tunggu isyak. Masuk isyak je sesat. Apa yang dibicarakan? Tak tahu paleko. Ilmu agama. Tetapi hak asah-asah, penekanan asah tak ada. Yang duk cerita-cerita yang seumpama ni bukan kapung-kapung. Kapung-kapung lagi payah. Bandar-bandar besar yang ahli jemaah dia ratusan, ribuan ahli jemaah. Ramai ahli jemaah. Kuliah ramai orang, ratusan orang. Dah bandar besar. Kuliah tiap-tiap malam. Tiap-tiap semayang waktu. Lepas zuhur ada, lepas asar ada, lepas maghrib so cerita, lepas subuh so cerita lah. Tapi dia kata nak cari ilmu tauhid, baik iman, cara khusus belajar sifat 20. Sangat sukar, sangat payah, dia kata. Ini akhir zaman. Tak ada waktu ceramah banyak mana pun. Seperti makmur masjid itu. Makmur macam mana pun tak ada nilai. Hak tukang gi ramai-ramai tu pun tak ada nilai tu. Hak tukang mai ceramah pun, kalau di ceramah agama, di tempat yang tidak ada penekanan ilmu iman, ilmu akidah, tak ada nilai ceramah dia. Yang terkadang penceramah tu pun sendiri bermasalah dalam bab iman, bab akidah. Dia pun tak peduli juga. Untuk penceramah, hak ada ramai-ramai tu, fahamlah. Bab iman, bab akidah tak dulu. Ni tak ada ni. Nak bicara kematian ni. Ni bicara kematian. Bicara lepas dia mati. Atas dunia boleh je. Bergaya masing-masing. Dengan amalan zohir, semayang sunat laginya. Dengan pakaian comel zohirnya. Bolehlah atas dunia ni. Ni kita bicara bab kematian. Apa yang kita nak bawa lepas dia mati?
Kita akan berhadapan dengan persoalan di alam barzah. Apa yang kita nak bawa? Iman, amal, iman, akidah, atau amal yang soleh, hak sempurna zahir batin fiqh tasawuf. Bukan kata di alam barzah ni dekat nak mati tu, dekat nak mati tu. Dia ada dua situ. Husnul khatimah, su'ul khatimah dekat nak mati. Dia ada husnul khatimah, dia ada su'ul khatimah. Baik kesudahan dengan jahat kesudahan. Kita hukum zahir je lah. Dia orang Islam, mati baiklah. Orang Islam tapi mati tempat maksiat. Lah pada zahir dia gitulah. Tapi hakikatnya di sisi Allah. Mati kelak malam. Mati kerana kemalangan dalam keadaan mabuk. Apa ada ni? Dan ada orang yang mati sedang berzina. Orang Islam. Kata macam su'ul khatimah. Atau serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni. Tapi dia sebagai orang Islam. Jenazah jadi uruskan sebagai orang Islam. Dia dengan Allah, wallahu alam dah, serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni orang kita ni kadang-kadang mudah ni. Mudah letup. Mati dalam jambang. Ni tandaan su'ul khatimah dia kata. Mati dalam jambang. Ada orang mati dalam jambang? Jambang bukan jambang rumah, jambang di masjid. Mati dalam jambang. Orang duduk mengajar, dia nampak gelisah je. Dia pun bangun pergi jambang. Mungkin dia rasa tak sedap perut ke apa ke. Akhirnya mati dah jambang. Jambang masjid. Lepas tu, alamak dah comel tu. Dah molek-molek dalam majlis ilmu. Dalam kebun syurga majlis ilmu. Dia pergi mati tempat syaitan. Dah jambang tu kan. Molek-molek dah. Duduk dalam majlis ilmu tu, kebun syurga. Tiba-tiba mati bukan dah gabung syurga. Mati dah jambang. Dia pun bernilai lalu dah. Ni, dak comel. Jangan gitu. Ada orang ni mati tidak disedari. Berhari-hari baru disedari sebab duduk seorang. Ada orang kata, ni tandaan mati dak comel. Jangan gitu. Itu zahir je. Dia mati hari Jumaat, malam Jumaat. Dia mati ketika sedang sembahyang. Dia mati bulan Ramadan sedang puasa. Dia mati di tanah haram Mekah sedang haji umrah. Yelah pada zahir gitulah. Mati Mekah lagi. Mati Mekah lagi. Ketika mengerjakan haji umrah yang wajib. Tak mati baik lagi. Baiklah pada zahir. Hakikinya iman masing-masing. Iman masing-masing. Dan memang kita disunatkan taruh azam di hati nak mati Mekah. Memang kita disunatkan taruh azam di hati nak mati Mekah. Dan ramailah hak mati Mekah. Dah gitu tua-tua kan mati Mekah. Hak muda pun ada kok mati Mekah. Comellah pada zahirnya. Tapi pada hakikatnya iman masing-masing. Husnul khatimah, baik kesudahan, kata Imam Asy'ari rahimahullah, al-maut alal iman. Mati iman dia selamat. Su'ul khatimah, mati kufur. Jahat kesudahan, mati kufur. Iman cabut. Iman cabut masa nak mati ni iman ada. Tapi iman yang sangat lemah. Orang iman ada, akidah ada. Kalau imam akidah tak peduli, nak bicara apa? Bukan bicara lepas dah mati ni. Ketika nak mati ni, khatimah pun bicara iman, bicara akidah. Sebab itulah mana-mana tempat sekalipun, masjid, surah ke apa ke, nak belajar agama, nombor satu, ilmu tauhid. Itu nombor satu. Di masjid-masjid ni dia ada pentadbir. Pentadbir masjid ada. Pentadbir yang ni apa apa? Nazir apa ya? Ni hak nazir ni kan dia bertanggungjawab beberapa masjid di bawah
jagaan dia. Bukan ada gitu. Nazir dia panggil tau. Nazir. Tugas nazirnya apa? Nazir masjid ni tugas dia apa? Tugas dia jaga tengok keperluan masjid. Ada atap bocor, tandas rosok. Gitu ke tugas nazir? Apa dia punya? Mana ni? Tugas dia. Tugas nazir tu apa dia? Pastikan imam bertugas ke macam mana? Lepas tu kalau majlis ilmu, adakah di bawah tanggungjawab nazir ataupun tidak? Kalaulah majlis ilmu tanggungjawab nazir, nazir sangat-sangat kena tekan ilmu tauhid. Mana-mana masjid. Gitu je. Ni nazir ke, pentadbir masjid ke, pengurusi masjid ke, sama je. Masjid surau sama. Ni kadang-kadang ada madrasah pengajian, ilmu tauhid pun tak ada. Ada madrasah pengajian, ilmu tauhidnya tak ada. Adalah ngapa sebab dia macam budak-budak je. Tak jadi gitu. Ada budak tu dia pergi satu negeri, dia kata duduk pondok, dia kata. Lama tak tengok, dia ada dalam kelas, lama tak tengok. Lepas jumpa. Lama tak ada gimana? Dia kata dia pergi ngaji pondok. Disebutlah pondok tu. Tapi bukan pondok. Sebab yang buka tu bukan orang pondok pun, orang sekolah. Bukan orang pondok. Tapi dia kata pondok. Tapi dia kata, tempat saya pergi tu 6 bulan dah saya duduk. Lepas tu, tak ada rasa ilmu tauhid, dia kata. Saya kata bukan pondok gitu. Mana ada pondok? Biar ada pondok. Saya tanya dia molek. Tempat nama apa? Siapa dia punya dia punya yang pengasah dia? Tu bukan orang pondok kata. Buat ceramah tu. Tapi popular lah satu Malaysianya. Popular lah satu Malaysia. Ribuan puluhan ribu lah tukang ikutnya. Dia kata duduk di situ 6 bulan dia duduk. Tak ada pun kelas tauhid. Ini bukan kelas di masjid surau. Kelas agama sepenuh masa. Kelas agama sepenuh masa di madrasah. 6 bulan dia duduk, tak ada ilmu tauhid, dia kata. Ada. Berhenti. Dia cari tempat lain. Bawa dia berhenti, dia cari pondok sungguh. Dia ingat ke pondok dah bukan pondok. Itu bukan pondok gitu. Yang memang bukan pondok pun. Sebab yang buka tu bukan orang pondok pun. Hak jangan kau maruk adalah. Bukan kata masjid surau. Tempat pengajian agama sepenuh masa pun jadi gitu sekarang ni. Sebab itulah mana-mana masjid, mana-mana surau, mana tempat sekalipun, makmur macam mana pun, ilmu yang pertama ilmu tauhid. Tak ada ilmu tauhid, tak ada nilai. Tak ada nilai habis ada situ tu. Tak ada nilai habis. Hak comelnya bangunan saja comel. Sekeliling tu comel, tapi hakikatnya tak ada. Tak ada. Kalau tak ada ilmu tauhid, tak ada. Ilmu tauhid ni tak boleh buat bulanan, sebulan sekali tak boleh. Ilmu tauhid ni kena ada sama-sama. Seminggu sekali tu pun kita kata atas tong lah, seminggu sekali. Kalau tak ada ilmu tauhid, bukan. Itulah siapa-siapa duduk di masjid mana-mana, walaupun sekadar hari Jumaat biasa, kalau ada peluang beritahu pada pegang masjid tu, beritahu. Peringatan tegah. Kalau kita kenal lah, kita tak ada jawatan, kita kenal orang masjid tu, orang surau tu, nampak aktif sangat. Tapi kelas tauhid tak ada, kita kena tegah beritahu molek. Bak imam bak akidah ni tak ada ni pekoh ke, tasawuf ke, apa ilmu ke, tak ada nilai sikit habuk. Tak ada imam akidah ni sampai puasa tak ada nilai sikit habuk. Gitu je. Mana kalau boleh cakap, kena tegaskan. Tapi kalau memang kita dia beri tanggungjawab, kena atur molek. Ada. Ilmu tauhid nombor 1. Ini kita bicara bab kematian. Kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barzah, persoalannya bab iman, bab akidah.
Dekat nak mati sama ada baik kesudahan ataupun jahat kesudahan, balik pada iman. Itu dia. Dalam kehidupan atas dunia kita ni, amal kita pakar tak pakar, balik kepada iman. Bukan kata semayang puasa comel pekoh saja tak saja dok. Nak pakar semayang puasa, balik pada iman. Nanti bicara selepas daripada bangkit semula apa syafaat, semuanya pergi pada bab iman. Hak tadi kata, orang mati syahid dapat bagi syafaat 70 orang ahli keluarga yang mati dalam iman. Anak-anak yang mati kecil, dia boleh bagi syafaat tolong mak ayah dengan bahawa boleh bagi syafaat mak ayah masuk syurga. Mak ayah yang mati dalam iman. Kalau mati kufur, Nabi SAW pun tak akan dapat bagi syafaat. Tak akan dapat bagi syafaat. Kalau mati dalam kufur, ya'zabillah. Ini bicara bab iman. Sah iman akidah, bicara bab kuat iman, mantap iman, tebal iman. Ini pergi kepada amal soleh, taat zahir batin. Itu dia agama. Merangkumi Islam, iman dan ihsan di awal kitab Patiparidah kita dulu. Agama, komponen agama, bahagian agama, rukun agama, Islam, iman, kemudian ihsan, tauhid, fiqh, tasawuf. Waktu kena peringat semua tu. Sama telah kita bicara ni, bicara bab kematian selepas daripada mati. Selesai bicara hak persoalan munkar nakir, orang mati dalam kubur, dan wajib kita i'tiqad bahawa setengah daripada orang mati itu diazab akan dia, dan setengah dinikmat akan dia. Alam barzah ada dua. Imma raudatun minal jannah. Nabi kata al-qabru imma raudatun minal jannah, raudatun minal jannah, au hufratun min hufarin nar. Nabi kata kubur sama ada kebun daripada kebun-kebun syurga, ataupun lubang daripada lubang-lubang neraka. Azab ke nikmat ke, selepas persoalan munkar dan nakir. Lepas persoalan akan dapat nikmat, tak lepas persoalan akan diazabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.